kesedihan awak boleh kongsi dengan kami-kami semua ya. Kongsikan barang kesedihan, jangan kongsi pasangan risau. Yang pasangan tu simpan. Yang tak ada pasangan tu jangan pula pergi cari orang punya. Bagi nanti semua orang. Okay, sepatah dia kata untuk isu Palestin ni, I don't have anything much to say, but as you all know, this is not issue about religion, this is an issue about humanity. What we can do is we can educate ourselves, kita boleh tambah ilmu so that insyaAllah kalau one day nanti ada apa-apa yang kita boleh bantu, ilmu itu yang terdahulu. Cik, aku cuba buat bantu macam Abang Fatih tak boleh lah, susah nak buat bantu macam tu. Susah, power je. Power lah buat bantu ni. Aduh, tapi orang faham je lah. Tengok, antara isu yang best, yang saya suka pasal isu Palestin dengan Israel ni, is that yang macam mana dia orang hijack communication system tu. Orang bukan orang biasa-biasa je, maksudnya dia orang boleh hijack tu, it means that they are higher level of programmers, boleh hackers. Okay, and then ada yang buat bom sendiri. Okay, saya tak suruh awak buat bom. Roti bom tak apa. Bom jangan buat. Tapi kalau awak belajar, awak boleh selamatkan diri sendiri, selamatkan keluarga awak. InsyaAllah kalau if anything, bukan insyaAllah lah, kita harapkan benda tak berlaku lah. Tapi kalau berlaku, ilmu yang akan jaga kita. Okay. Jangan main tepung jagung awal, jangan main tepung jagung, jangan main sabun. Dua tu lah. Yang lain mainlah. Okay, habis. Baik. Raja Nurin Syirah baru ke? Tak. Suhaila baru ke? Hai Suhaila. Natasha. Ridwan lama. Haziq. H-A-Z-I-Q. Baru ke? Tak, lama. Bawa balik asmara. Silap. Bawa balik asrama. Abang angguk tadi. Astagfirullahaladzim. Alright, kita mulakan sesi kita ya. Baik. Sebelum kita mulakan sesi, okay, saya nak recap dengan awak dulu, apakah itu bahan kimia, apakah itu benda kimia. Tuan-tuan, kalau awak beli barang-barang di supermarket ataupun barang-barang kosmetik ataupun dia klaim tiada bahan kimia, tuan-tuan perempuan, buka apps, buka software, buka dia punya website, blog dia blog dia dekat IG, blog dia dekat Twitter, blog kat semua tempat sebab tiada satu benda pun dalam alam kita ini bebas daripada bahan kimia. Sesungguhnya air itu sendiri ialah bahan kimia, sesungguhnya kita sendiri juga ialah bahan kimia. Cuma yang bezanya ada dua jenis bahan kimia dalam dunia ini. Yang pertama ialah natural chemical, iaitu semula jadi yang telah dikurniakan oleh Tuhan. Yang nombor dua ialah bahan sintetik ataupun buatan. Itu je. Dua-dua adalah bahan kimia. Okay. Tapi persoalan dia macam mana bahan kimia ini boleh terhasil ialah kerana ikatan kimia di antara zarah. Ikatan kimia antara zarah. Kenapa zarah kena terikat? Supaya mereka jadi stabil. Okey, zarah, tidak semua zarah stabil. Contoh zarah yang stabil ialah kumpulan 18. Ya, group 18 element. Masih ingat? Tolong bagi saya contoh-contoh unsur dalam kumpulan 18. Very good. Helium. Nombor 2. Neon. Nombor 3. Argon. Xenon. Krypton. Yes. Semua ini ialah unsur yang stabil, makna kata mereka tak akan berlaku ikatan dengan apa-apa bahan. Alright. Tapi unsur-unsur yang lain tidak stabil. Apakah kestabilan unsur ini, tuan-tuan? Very simple. The number of valence electron. Kestabilan unsur hanya ada dua. Yang awak belajar, yang pertama ialah octet, duplet, yang kedua ialah octet. Contoh, saya ada lithium. Contoh, saya ada natrium. Contoh, saya ada oksigen. Saya tunjukkan 3 contoh yang basic. Lithium ada 3 elektron. 1, 2, 3. Natrium ada 11 elektron. 1, 2, okay. 11 Ini ada 3 elektron. Ini ada 11 elektron. Okay. 2 dekat dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakinya 1 dekat luar. Ini ialah struktur natrium atom. Oksigen pula. Dia ada 8 elektron. Di mana dia ada 2 dekat dalam, 6 dekat luar. Okey, setakat ni saya nak stop start. Siapa yang tak tahu nak lukis benda ni? Kalau tak tahu, make sure hampa tahu. Jangan buat pala tahu. Kena biasakan lukis. Ini awak dah belajar waktu form 1. Ya ke? Ya, dah belajar waktu form 1. Cincah. Cah-cah. Betul.
Tak main-main. Korang belajar waktu form dah. Kalau tak korang tak ingat pun, korang kena tahu. Susunan elektron pertama dalam petala ataupun shell, the inner shell can only fit in 2 electrons. 2 elektron dekat dalam. Okay, sebab shell tu kecil. Rumah yang kecil hanya boleh isi 2 orang. Bilik yang kecil hanya boleh isi 2 orang. Alright. And then shell number 2, dia boleh isi sampai ke 8. Sampai ke 8. Shell yang ketiga dekat atas sampai ke 8 juga. Oksigen ada 8, 2 dekat dalam, 6 dekat luar. Setakat ni boleh faham, setakat ni boleh tahu. Okay. If you cannot do this, if you don't understand this, we cannot proceed to the next level. Inilah paling basic sekali. Susun elektron dia. Susunan elektron ni macam mana nak baca tuan-tuan? Kita nak baca dia 2.1. Ni 2.8.1, ini 2.6. Hey, are we good? Okay, Firdaus, dia tanya macam mana nak tahu tanda? Macam nak tahu tanda? Tanda apa? Tanda apa? Sekejap, saya tunggu Firdaus. Dia type balik. Tolak tambah. Tanda pangkah. Tanda pangkah. Tanda single. Aimi, serius Aimi? Yang main-main? Dekat E tu. Elektron, charge dia negatif. Elektron charge negatif. Negatif. Ni negatif juga. Ini negatif. Bukan sebab dia ambil, bukan sebab dia bagi. Elektron memang negatif sayang. Elektron negatif, proton positif. Okey. Pada awalnya, unsur ada bilangan proton, bilangan elektron yang sama. Kalau dia elektron dia 3, proton dia pun 3. Proton pun 3. Proton dia ada dekat dalam. Proton dia ada dekat dalam. Proton dia 11. Proton dia 11. Okey, proton dia adalah 8. Ini nama dia neutral atom. Tapi depa tak stabil sebab elektron dekat paling last sekali tak cukup 8 ataupun tak cukup 2. Kenapa yang tanda X tu tak gabung? Oh, ini dengan ini. Ini soalan awak. Very good question. Elektron dia negatif-negatif dia akan repel. Ini dengan ini. Elektron is an energy tau. Dia macam magnet tau. Magnet utara-utara dia akan tolak. Negatif-negatif dia akan tolak. Sebab tu dia single-single. Dia satu kat kanan, dia satu kat bawah. Awak boleh letak atas bawah tak kisah. Tapi dia tak boleh sekalikan. Kalau dah penuh, baru boleh sekalikan. Alright, dia akan lukis macam ni tau. Very good question. Okay, saya akan lukis lagi ya. Ini adalah oksigen. Oksigen 2 dekat dalam. 6 dekat luar. 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan buat macam ini syiah. Okey, ini tidak boleh dilakukan kerana masih ada ruang kosong di situ. Dia macam kalau rumah awak ada 4 bilik, korang pergi ada lawatan sambil belajar dekat rumah saya. Contoh rumah saya ada 4 bilik 6 orang student datang buat lawatan sambil belajar dekat rumah saya. Memang best sangat rumah saya pun Awak duduk satu bilik. Jangan. Bagi nanti semua. Asing-asing dulu. Duduk asing-asing dulu. Lepas dah penuh, baru awak boleh duduk bersama. Faham? Lambat lagi, ya betul. Okey. Baik. Tuan-tuan, ini tidak stabil kerana dia ada 1. Ini tidak stabil kerana dia ada 1. Ini ada 6. Tidak stabil. Apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Elektron ini kena buang. Kena derma. Donate, lose, transfer. Dalam bahasa Melayu, derma, singkir, pindah. Ini bahasa Melayu dia. Okey, bila awak buang satu elektron itu, maka dia meninggalkan lithium hanya 2 di dalam. 1 sudah buang. Kan? Dalam dia tetap ada 3 proton, guys. Proton ada 3, elektron ada 2. Siapa lebih? Proton ke elektron? Proton lebih. So proton lebih, proton bercharge positif. 1 proton lebih, maka dia akan menjadi lithium ion. Ini nama dia lithium atom, ini nama dia lithium ion. Dia menjadi ion apabila berlakunya pemindahan elektron. Okay. This is a very basic fundamental of chemistry. Motion of electron. Motion of electron. Bila cakap pasal kimia, kalau dalam buku definisi kimia ialah the study about matter. Okay. But my definition, definisi saya selaku seorang yang lahir dalam kimia, saya boleh kata saya lahir dalam kimia juga. Chemistry is about
the study about electron, the motion of electron. When there is a motion of electron, there is chemistry. Bila dia bergerak elektron je, dia jadi ion, dia menjadi lithium ion. Okay, we got? Sir tutup chat. Guys, kalau korang nak chat boleh. Kalau korang nak betul-betul nak chat juga, korang chat direct ke saya. Korang janganlah chat ke crush orang ke apa ke. Korang jajah nak buat macam, wah nak nampak crush saya, macam pandai. Korang direct message dia. So korang check dia. Jangan. Abang jangan. That is not a good move. Okay. Yang gadis-gadis pun sama. Kalau korang nak chat pun, korang chat direct ke saya. Okay, baik. So tuan-tuan dan puan, apa yang dia dapat last kali dia 2 elektron, maka 2 nama dia adalah kestabilan duplet. Okay. Boleh? Tengok yang kanan ni pula. Yang kanan ni pula, sayang-sayang sekalian, dia kena buang berapa elektron? Yes, Raja, Natasha, Adina, Aris, Nadira, Alia, Sofia. Dia akan buang 1 elektron. Bila dia buang 1 elektron, maka tuan-tuan dan puan, dia akan menghasilkan 2 dekat dalam dan 8 dekat luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, proton sama ke lain? Proton tak buang elektron je yang keluar. Proton 11, elektron 10. Siapa lebih? Proton ada 11, elektron 10. Proton lebih berapa? Proton lebih 1, maka dia akan jadi 1 positif. Yes. Guys, dia ada berapa dekat dalam ni? Dia jadi oktet. Ada sahabat kita tanya ke, "Sir, kenapa 1, sir? Apa masalah dengan 1 tu?" Kan saya dah beritahu, atom stabil, oktet ataupun duplet. Benar? 2 dekat dalam. 1 ni, apa ini Miskah? Buat sorang-sorang kat luar. 1 ini tak ada arah tuju. 1 ini, dia tidak mahu berada di dalam kerana dia lonely. 1 ini pun, keluar, meninggalkan kampung halaman. Bila keluar meninggalkan, maka meninggalkan hanya 2 elektron di dalam. Ini dah stabil. Kan? Alright, jangan kena dibilang. Kenapa 1 ya? Apa ini Miskah? Sebab 1 ini single. Macam awak. Awak tidak bahagia duduk sorang-sorang, awak pun keluar. Jadilah 8 di dalam. Faham Tatia Insyirah? Okey. Kalau dia ada 2 dekat luar, dia kena buang berapa? Dia kena buang 2. Kalau ada 3 dekat luar, dia kena buang berapa? Dia buang 3, senang. Awak tengok yang belakang. Okey. Kita tengok yang ni. Guys, ini ada 6. Adakah dia stabil? Dia tidak stabil. Apa dia kena buat? Dia kena buang 6 kan? Ambil hang. Bukan buang 6, dia kena tambah lagi 2. 2 elektron daripada luar masuk ke dalam dirinya untuk menjadi begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kosong kan? Masukkan lagi 2. Guys, dalam ada 8 proton. Bawah ni ada berapa proton? Ada berapa proton? Ada tetap 8. Tapi ada berapa bilangan elektron? Ada 10. Proton ada 8, elektron ada elektron ada 10, siapa lebih? Saya bilang bertiga. Proton ada 8, elektron ada 10. Siapa lebih? Elektron lebih. Dia lebih berapa? Dia lebih 2. Makanya dia elektron ada lebih ada lebihan cas elektron, maka dia menjadi 2 negatif. Ada 2 elektron lebih keseluruhan. Ini ada 1 proton lebih. Ini ada 1 proton lebih. Oh. Faham. Kita akan tengok yang mana lagi senang. Ini ada 1, lagi senang, buang 1. Ini ada 1, lagi senang, buang 1. Ini ada 6. Awak ada 6 boyfriend. Awak nak clash dengan 6 boyfriend ke awak tambah lagi 2 boyfriend? Tambah lagi 2, betul? Untung pun untung. Ya, kita tambah lagi 2 so that dia akan jadi 2.8, tuan-tuan. Logik kan? 6 lagi senang nak tambah 2 daripada nak break 6. Nak kena layan dia orang punya drama pula. So kita tambah lagi 2.
Bila tambah nampak guys, apa akan jadi? Semua jadi duplet, octet, octet. So ladies and gentlemen, this is the basic of chemistry. Kalau 2.4, orang semua memang nak 2.4, 2.4 je. Yang ni faham dah dulu. Kenapa octet? Oct maksud 8 oktagon, 8 sisi. Octopus 8 kaki. Oktober bulan. Risau bulan 10. Kenapa bulan 10? Fikir. Saya akan bagi Putri Farah Putri Farah, kita buat latihan sikit boleh? Siti Nurnajiha. Okey. Tun Yusin, Nurliana, Haziq, Alia, Adib Hakim, Ikmal, Sofia. Suka tengok muka Ikmal ni. Bagus Aduh. Syahir ke Syami Syami Syahir tanya nama, bukan tanya suruh, bukan. Syami Syahir. Sabrin. Cantik rambut bang. Arif Iskandar. Pakai songkok ke bang? Nawak jangan. Anisha. Ilya makan. Jumpa makan. Ilya Jana makan. Izzati, Dia Quratul, Amani, Mirza Azri, Zulika, Raj Pudin ke apa ni? Sharifah Putri. Hai Sharifah, baru ke Sharifah Putri? Tak Bukan Siri. Diam. Aku bukan panggil Siri. Aduh. Tak. Aku panggil. Aku sebut Sharifah Putri. Dia pergi Siri kan. Student lama. Putri Nur Farahim, SPM, Johor. Bukan Siri. Bukan, Masya Allah. Bukan seorang je putri dalam dunia ni. Aduh. Siri? Hello Siri? Hello Siri? Hi Nas, how can I help? Call my sayang. I don't see a saying in your contacts. Who would you like to call? It's okay. Just leave me alone. Sayangnya tiada. Okay, jom kita sambung. Diam. Allahu Akbar. Bab 5. Ikatan kimia. Saya ada. Aduh. Saya memang tak save girlfriend saya nama sayang. Zaman bila save nama orang nama sayang ni? Korang save nama boyfriend girlfriend nama sayang? Sayang, baby ucu macam Anja, Opa, apa lagi? Jangan guys. Ukhti, jangan. Kita relax je, kita say nama betul. Saya say nama girlfriend saya nama betul. Nama siapa? Okey, yang pertama 5.1 kita akan belajar pasal basis of ikatan kimia, iaitu asas pembentukan bahan. Asas pembentukan bahan. Asas dia apa? Asas pembentukan sebatian pun sama je. Asas dia tadi. Setiap unsur perlu memberi ataupun menerima elektron untuk menjadi stabil. Itu adalah asas pembentukan sebatian. The basis of compounds. Elements should give or take electron
in order to become stable. Ya Allah. Ini asas dia. Apa unsur kena bagi elektron supaya dia jadi stabil. Kena bagi. Faham? Itulah the basis of compounds in our life. Kalau tak bagi, dia tak stabil, habis. Simple. Ini yang menyebabkan pergerakan elektron ini yang menyebabkan dia reaktif ataupun tidak. Okay. Baik. Saya nak bagi contoh 2.1, 2.2, 2.8.3, 2.7, 2.8.5. Alright. Okay. Abang angkat, kita buat sama-sama boleh. Laju punya, kita nak tengok dia bagi ataupun dia ambil elektron. Alright, let's go. 3, 2, 1. Number 1. Dia kena bagi ke dia kena ambil 7? Dia kena bagi 1 ke bagi ambil 7? Dia bagi 1, very good. Bila dia bagi 1, dia akan jadi berapa dekat dalam? Tinggallah 2. Octet ke duplet? This is duplet. Thank you so much. Boleh follow saya? Tengok yang number 2. Tarik nafas. Dia kena bagi 2 ke ambil 6? Dia kena bagi 2. Cantik. So that tinggal dekat dalam 2. Nama kestabilan apa? Duplet. Very good. Tengok yang ini pula. 283. Dia kena bagi 3 ke ambil 5? Bagi 3 so that tinggallah 8. Boleh saya nak tahu tak? Yang pertama dia akan jadi charge dia apa? Positif ataupun negatif? Dia bagi 1 elektron, dia kurang 1 elektron, dia bagi orang yang memberi bersifat positif. Dia bagi RM1, dia akan jadi positif 1. Nombor 2, dia bagi 2, dia positif berapa? Positif 2. Nombor 3, dia bagi 3, positif berapa? Positif 3. Simple as that, that's it. Jangan duk serabutkan kepala. Kita tahu elektron dia, kita tahu dia bagi berapa, dia ambil berapa. Done. Tengok yang bawah. Hey, 2.7. You tell me dia kena buang 7 kan? Dia kena buang 7 ke dia kena ambil lagi 1 so that jadi 8? Dia kena ambil lagi 1 so that jadi 8. Bila dia ambil 1, dia ada 1 extra elektron. Dia charge negatif ke positif? Very good. Dia akan jadi charge negatif. I love you guys. Tengok yang ni pula. Dia ada 2.8.5. Dia ambil 3 ke bagi 5? Dia ambil 3. So that dia jadi 8. Dia akan jadi 3 negatif. Tuan-tuan, puan-puan. Coming to this. Unsur sangat-sangat reaktif. Depa nak sangat bagi ataupun nak sangat ambil elektron. Inilah yang berlaku kepada satu unsur namanya phosphorus. Phosphorus mempunyai 15 elektron. Phosphorus ada 2 elektron dekat dalam, 8 elektron dekat number luar. Bakilah sekali dekat luar ada berapa? Baki dekat luar ada berapa? Ada 5. Thank you. Ada 15, 2 dekat dalam, 8 dekat luar. Baki dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ladies and gentlemen, phosphorus akan bagi 5 ke akan ambil 3? Dia akan ambil 3. 1 zas mai sini. 1 zas mai bawah. 1 zas mai kanan. Am I right? Dia akan ambil 3. Maka dia akan jadi phosphorus berapa negatif Dia ambil 3 negatif. Saya tak pernah bagi tahu ni kat siapa-siapa lagi. Awak orang yang pertama dengar Pernah dengar tak bom phosphorus? Phosphorus bomb yang sekarang ini dia digembar-gemburkan, yang berlaku perangan di pengguna phosphorus tu. Yang dekat TikTok, dekat Twitter,
yang depa bakar phosphorus dan dia bakar reaction sangat, dia sangat-sangat reaktif. Sebab apa phosphorus boleh bakar? Kenapa dia reaktif sangat? Sebab phosphorus dia mengambil 3 elektron dengan begitu laju. Inilah jawapan dia. Phosphorus tu, phosphorus semi metal tu ataupun phosphorus semi metal tu, kalau awak biar terdedah kepada oksigen, okey, saya nak pun tanya awak. Elektron ni main daripada mana? Elektron ni main dia daripada mana? Shopee ke? Order ke? Dia tak order phosphorus. Hello Shopee nak tambahin 3 elektron, dia tak order macam tu tuan-tuan. Okey. Dia datang daripada oksigen. Phosphorus apabila dia bertindak balas dengan oksigen, dia menjadi phosphorus pentaoxide, P2O5. Phosphorus dia akan menerima 3 elektron, oksigen akan menerima 2 elektron. Berlakulah pemindahan elektron. Ini nama dia ikatan kovalen. Ikatan kovalen lah yang kita akan belajar dalam bab ini. Poin yang saya nak sampaikan ialah kenapa bom phosphorus sangat-sangat meletup. Begitu kuat. Dia tak kuat sangat pun. Bagi saya tu kalau dalam skala 1/5 tu, 1/10 tu, bom tu 2/10. 2/10 je. Tapi kenapa kita nampak dia macam besar? Sebab phosphorus memerlukan elektron untuk menjadi stabil. Dan untuk menerima 1 elektron itu, dia mengeluarkan haba yang sangat banyak. 1 elektron banyak. Ada 3 elektron. Bayangkan. Berbanyak-banyak. Phosphorus bukan sebiji. Phosphorus ada berbiji-biji. Berkilogram phosphorus. Maka letupan itu sangat besar. Itulah dia cerita dia. So phosphorus ni reaktif lah. Semua unsur reaktif. Kalau awak tengok, okay. Kalau awak tengok kalau kita tengok di sini ada mana? Di sini ada makmal kimia online saya. Saya jarang tunjuk. Saya belum sampai masa lagi saya tunjuk, tapi tak apa, saya tunjuk dulu sikit-sikit. Okey. Ini. Okey. Baik. Dalam bekas ni saya letak ayam. Saya letak ayam. Okey. Dalam bekas ini ada air. H2O. Mana dia? Sini. Saya ambil satu logam yang maybe awak kenal kot. Lithium. Lithium tadi kita dah jawab kan? Li. 2.1 kan? Lithium kena buat apa ya? Dia kena buang elektron, betul? Dibuang sangat laju. Dia buang ke siapa se? Dia buang dengan benda yang dia react. Dalam kes ini saya letak dalam air dia akan terbakar. Inilah reaction antara lithium dengan air. Formula dia ni Li H2O LiOH tambah H2. Kenapa dia berapi se? Sebab dia mengeluarkan elektron. Bila dia keluarkan elektron, dia mengeluarkan sekali haba. Ini baru lithium Okey. So dalam ni tinggal lithium je. Dalam ni sekarang ni lepas air habis tinggal lithium. Sebab air sudah habis digunakan, lithium adalah excess. Adalah lebihan. Sekarang ni saya letak air pula. Saya letak air. Okey. Next saya letak dalam ini ialah natrium. Natrium bila kita letak apa jadi? Dia akan menyala dengan lampu kuning. Dia lagi reaktif daripada lithium tadi. Kerana apa? Ini adalah soalan lazim dalam SPM. Kerana natrium
mempunyai saiz lebih besar, elektron lebih jauh daripada nukleus. Tarikan elektron negatif lemah. Elektron lebih mudah disingkirkan. Dia singkir lagi laju. Wih! Wih! Sebab tu dia lagi reaktif. In English, this is because the atomic radius of natrium is bigger. The electron is further from the nucleus. The negativity is lower. Electron is easier to be donated. Therefore, it is more reactive. Yes. And for the cost of phosphorus, for the cost of phosphorus pula, dalam ni ada tak phosphorus saja? Okay. Ni phosphorus saja. This is only phosphorus. Dia tak detect sangat. Okay, ni phosphorus Saya letak phosphorus je. Tak payah letak air pun. Okay, saya letak phosphorus sekali lagi tunjuk kat awal Phosphorus is very reactive with oxygen. Nampak tak ada air Saya letak 1, 2, 3. Nampak dia bakar. This is what we call as phosphorus bomb. You just need a phosphorus and it will burn by itself. How to make it more dangerous? Macam mana? How to make it more dangerous je? That bomb, you letak phosphorus dalam tu, you letak concentrated oxygen. Oksigen banyak ada dalam tu. Dan bila dia diletuskan, oksigen pecah, dan berlakulah letusan yang begitu besar. Letusan itu ialah sebesar ini. Okay, mana dia? Recent notes. Iya. Ini PhD, silap. Mana dia? Tak nota dia. Mana dia? File notes. Bukan. Mana? Kimia kot. Alah, all notes. Mana dia? Aduh. Sekejap Ni PhD. Reference. Ni kot. Bukanlah. Bukan. Aduh. Ni dia. Sorry. Ni phosphorus bomb. Ini by the way ni lah yang saya nak cerita semalam, semalam. Waktu jihad ilmu tu. Tapi saya tak dapat nak sampaikan knowledge tu. Pertama sebab first time saya set up macam tu, saya tak biasa nak cakap. Saya memang nervous gila, memang nampak nervous. Kau jangan gelakkan aku. Nombor 2, saya tak nak ajar apa. Saya kalau ajar sangat kimia ni tuan-tuan dan puan, awak setuju awak setuju, saya pun setuju bahawa kimia ni kita berada di alam yang lain kimia ni hanya orang kimia aje faham. Awak kalau cakap dekat dengan kucing awak H2O, kucing awak tu faham. Okay, kalau awak cakap dengan jiran sebelah crush awak 2.8.1 silap-silap dia akan blue tick jawab bukan dia bagi titik-titik dah, dia bagi blue titik-titik pada muka. Okey, samalah waktu pagi tu saya blur gila. Saya nak ajar macam mana Aku nak ajar yang betul konteks ke ataupun yang senang. Aku silap. Sepatutnya pagi tu saya ajar yang senang. Saya ajar yang susah. So jam semua macam ketum, barang jadi. So inilah tuan-tuan, phosphorus, white phosphorus yang depa kenakan. This is the picture. Phosphorus bomb. Nampak? Yang kita dah buat eksperimen tadi. Bayangkan, ini tadi sebiji phosphorus je berapa gram? Ini berapa ton ni? Okay, white phosphorus, dia punya asap dia macam ni. Kalau korang main Cover Me.
Clear? Tak. Asap-asap putih, asap phosphorus satu. Okay, one of the asap. Itulah dia. Best tak kimia? Best tak? Best kan? Yeah. Alia Patricia. Hai Alia. Celia sihat? Nama dah jumpa. Itulah dia saya nak sampaikan pagi tu. Tapi saya tak tahu saya cakap dah kali merapu. Dah kali jadi rap. Tak apa. Next time. Seminar kimia kalau saya tak macam tu saya dah tahu dah. Saya dah boleh tapau dah. Okay. Boleh saya proceed? Ngam, this is the basis of the stability of elements. Alright. Tahun betul. Okay, Irfan tanya, kalau dia stabil baru dia meletup ke? Tak. Proses letupan itu ialah proses untuk dia stabilkan diri. Oh, so that sounds so weird. Yeah. Proses letupan itu ialah proses menstabilkan diri. Waktu dia keluarkan elektron ataupun dia ambil elektron, waktu itulah haba dikeluarkan, exothermic. Kalau 4 elektron. Korang nak tahu 4 elektron je 4 elektron, dia boleh buang 4 ataupun dia ambil 4. Habis. Itu jawapannya. Alright. Point number 2 is ikatan ionik. Okay. Point number 3 is ikatan covalent. Alright. Ladies and gentlemen, this is where we stopped last week. Still remember? Okay. But for today, saya akan recapkan balik dengan awak. There's nothing new to learn. Tapi untuk kita sama-sama meraihkan, kita meraihkan kepada yang baru. Baik. Kenapa connection loss? Sekejap. Sekali lagi Bentar. TV sudah tukar bentuk. Sudah. Tuan-tuan, ikatan ionik ialah ikatan yang berlaku daripada pemindahan elektron. Ikatan yang berlaku daripada pemindahan elektron. Ini adalah keyword dia. Ikatan covalent ialah ikatan terhasil daripada perkongsian elektron. Tolong ajar saya sekejap BM, perkongsian ke pengongsian? Perkongsian, betul Terima kasih. Jangan bagi tahu dekat Teacher Zack, please. Sir Zack Amy Zack, sorry. Perkongsian elektron. Jangan rekod. Sir Zack, sorry. Miss Zack, sorry. Allah, 2 kali pula. Teacher Zack, power BM dia. Saya respect dia. Dia kalau sepanjang saya belajar BM ni, saya rasa dia antara cikgu yang boleh kata paling power lah. Dia belajar daripada Universiti Melaya juga. Dia dengan saya satu universiti, kita orang daripada Universiti Melaya. Tapi dia kira pangkat nenek-nenek lah. Dia dah berumur dah. Saya muda lagi, saya 19. Dia dah 33, dia dah 24 siap-siap saya. Power dia. Dia degree UM, masters pun UM. Masters dia pun honors lah, in honors. Depa panggil Miss Z untuk sambung PhD juga. Nak sponsor tapi Miss Z tak nak. Sebab malas. Allah. Okay. Baik. Kita akan explain pasal ionik dengan covalent boleh? Saya akan pisahkan. Sorry, saya isi OD sikit. Saya ingat. Okey lah, biarlah. Ini adalah ionik. Ini adalah covalent. Saya akan tunjukkan perbezaan utama
antara ionic dan covalent. Ionic. Contoh. Lithium dengan klorin. Dan covalent, saya akan tunjuk hidrogen dengan hidrogen, oksigen dengan oksigen, nitrogen dengan nitrogen. Okay. Ini kita dah belajar. Sekarang nak recap balik. Pada yang newcomers, awak follow cepatkan sikit pace. What we should do, what we should know before we do this. What should we know before we do this? Apa yang kita perlu tahu sebelum kita lakukan benda ini? Ialah kita perlu tahu bilangan elektron. Itu je. As I said, chemistry is about electron. When you know about electron, you know how to move the electron around. Okay. But still, how do we know electron? Macam mana kita nak tahu electron? Dia akan bagi dalam exam. Alah, senang je saya. Tiba-tiba tak exam dia tak bagi. So, dia tak bagi je. Tengok jadual berkala. Periodic table. Periodic table is the answer for everything. Ada jawapan untuk semua. Okay. Dalam jadual berkala, dia akan bagi bilangan elektron dia. Untuk lithium, dia ada 3 elektron. Dia ada 3. San. Klorin ada 17. San, si, u, liu, qi, pa, qiu, si. Si, si, si san, si, 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 u, si, liu, si, qi. Right. So babe, what do we understand from here is that lithium needs to give 1, right? Ambil, bukan sepak. Bagi nanti, dia kena bagi 1. Klorin kena ambil 1, betul? Yes. Maka berlaku pemindahan elektron. This is what we call pemindahan elektron. Masih ingat awal Amin Ajmain yang kita buat dekat Ampang? Ada student daripada Ampang kat sini? Student Ampang, Ajami. Awal seorang ke? Syarifah Nur Ashikin. Lagi? Ampang. Naili Huda. Hi, thank you so much. Right. Ini pindah ke sana. In the end, dia akan jadi apa? Dia akan jadi lithium. Dia akan jadi chlorine. And, sorry, I'm going to draw this lower. Lithium, chlorine. Dan dia jadi 2. Masya Allah. Chlorine 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan saya kata elektron satu pindah kan, dia pindah dan dia jadi wafar dekat belah kiri, dia punya charge dia akan jadi 1 positif. Disebabkan dia positif, dia yang kanan ini adalah 1 negatif. Adanya positif, adanya negatif, maka berlakulah ikatan yang kita kenali dia sebagai ikatan ionik. Inilah sebatian ionik. Berapa ketul Li? 1 ketul. Berapa ketul Cl? 1 ketul. Maka kita akan dapat satu sebatian ionik bernama lithium klorida. Lithium chloride. Cantik. And all the practice I have given to you last week, last 2 weeks, dah 4 minggu tu tak silap saya. Bulan ni dah sebulan dah kita buat benda sama. Okay, dalam dekat branch sama-sama dekat Wangsa Maju, Ampang, Shah Alam, Gombak, semua kita buat latihan banyak kali benda ni. Make sure this thing awak faham betul-betul. Okay, tak perlu banyak. Sehari ataupun seminggu awak buat 1 latihan. Settle dah.
Kita tengok pula pada covalent. Covalent is not like this. Ionic has charge, positive and negative. Covalent, we don't have charge. Hanyalah perkongsian elektron. Saya bilang, buat apa? Perkongsian elektron. Hidrogen ada satu elektron. Hidrogen ada satu elektron. Hidrogen belah kanan pun ada satu elektron. Aku nak rapat sikit Sekejap. Rapatkan sikit. Okay, hidrogen ada satu elektron. Hidrogen satu lagi pun ada satu elektron. Okay. Mereka berkongsi sepasang elektron. Satu daripada kiri, satu daripada kanan. Kita akan dapat perkongsian sepasang elektron. Maka dia akan menghasilkan H2. Molekul dui atom. Unsur dui atom. Okay, masih ingat lagi saya ada beritahu kat awak, ada 7 unsur yang special dalam dunia kita yang wujud dalam keadaan dui atom. Iaitu H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, menantu. Kesemua-semua ini wujud dalam keadaan dui atom. Suhailah Kenapa dia wujud sebagai dui atom? Sebab mereka kongsi covalent. This answers all the questions that you'll be asking for. So kenapa dua se? Sebab ikatan covalent. Ikatan covalent macam ini. Baik, kita tengok pada oksigen pula. Oksigen ada 8 elektron. Ni hidrogen ada 1 elektron, oksigen ada 8 elektron, nitrogen ada 5 elektron. Okay. 8, 2 dekat luar. 6 dekat paling luar. 2 dekat dalam. 6 dekat paling luar. Okay. Follow me. Saya lukis warna merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah dia kongsi hanya satu pasang? Tidak, dia tak kongsi satu pasang. Dia akan kongsi lagi bawah 2 pasang. Yes, adik Hakim Azure. Ni awak sekalikan dia, awak akan dapat bentuknya macam gini. Titik X lagi. So, this is the structure of oxygen. Ini adalah bentuk struktur oksigen. Good. Okay, kita tengok pada nitrogen pula. Okay guys, semua yang saya sampaikan pada hari ini ialah antara poin penting dalam kimia. Kalau awak boleh buat yang ni, insya-Allah sepanjang perjalanan awak memahami kimia akan jadi mudah gila. Okay, this is the now or never battle. Sebab tu saya go through benda ni lambat gila. Okay, bila awak dah faham, dah lukis, awak dah boleh lukis, awak confident, next baru kita boleh pergi pada reaction dia. Nitrogen ada 5. 2 dekat dalam, 1, 2. Berapa dekat luar, boys and girls? Ada, oh sorry boys, ini 7 7. Maafkan saya, 2 dekat dalam, berapa dekat luar? Awak kena scan dengan saya tadi. Ni bukan 5, ni 7. Puas hati bila scan luar. So kita akan lukis. Let's go. I, E, San, Se, U. Saya rapatkan elektron terus ke kanan. Saya rapatkan terus. Mula-mula dia memang asing-asing. Tapi saya rapatkan. Supaya mudah kita nak lukis lepas tu. Ini pula 2 dekat dalam. Baki berapa dekat luar? Baki dia 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Dia kongsi berapa pasang?
Dia kongsi 3 pasang. 2 atom nitrogen kongsi 3 pasang. Ini namanya ialah nitrogen gas. Baik. Dengar ya. 2 atom hidrogen kongsi 1 pasang. Ini namanya ialah ikatan kovalen ganda 1. Single bond. Ini namanya single bond. Garis 1. Nombor 2. 2 atom oksigen kongsi 2 pasang elektron. Ini namanya double bond. Okay, nafas. This is all the new knowledge you are gaining. The last one, 2 atom nitrogen kongsi 3 pasang elektron. Ini namanya ialah triple bond. Ikatan kovalen ada 3 jenis, single, double, and triple bond. And okay, you guys can take a screenshot dulu. Take a screenshot dulu, whatsoever. James Bond tak ada bang. Jangan macam-macam. Alright. Kalau awak buka buku teks, kalau khinzir pun terbang, awak akan nampak macam ni. Okay. Ini dalam buku teks awak. Awak akan nampak klorin. Bila dia react, dia bukan react lah. Dia akan buat form satu ikatan, nampak? Ikatan tunggal. Dia share. Oh. Saya lupa nak pesan lagi. Dalam sebatian kovalen akan ada 2 jenis elektron. Ini banyak benda-benda baru. Yang sini awak pun tak belajar, awak je ada. Silibus SSM. 2 jenis elektron. Pasangan terikat, bond elektron. Dan satu lagi, pasangan tak terikat, non-bonded elektron. Adik Aki muka macam sebati. Okay, ada bonded, ada non-bonded. Non-bonded ni maksudnya dia tak terikat, dia free moving dekat luar ni. Dia masih lagi boleh bergerak. Dekat ni dia tak boleh bergerak, dia terikat. Okay. Ini single ke double ke triple? Boys and girls. Ini single ke double ke triple? Satu je terikat. Single. Calik sikit semua. Bagus. Targeted. Kita tengok pula kadar oksigen. Kalau hampa dah faham ni, hampa tak buka buku pun, hampa tengok, oh, alah, ini. Ni aku nak marah ni. Ni aku nak marah. Buku teks ni banyak salah dia tau. Hang jangan lukis macam ni tau. Hang jangan lukis dua-dua macam ni. Ni kalau aku jumpa siapa yang buat buku ni, aku tibai dia. Okay, dia akan form ni 2 pasang elektron. Single ke double ke triple? This is a double bond. Cantik, ganda 2. Nice one, Suhaila. Okay, kita tengok pula nitrogen. Do not draw this one tapi faham je, jadi nak bagi senang faham kot. Tapi jangan dekat sangat, masya-Allah. Ni elektron ni repel, tak boleh. Okay, so dia akan bond. Berapa pasang elektron ni? Berapa pasang? Yes, 3 pasang elektron. This is triple bond. Okay. So, yeah. Sikit lagi, guys. What are the difference and what are the similarities of ion?